إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada harapan yang tinggi, yang kita nak mencampaikan kepada kemenangan yang paling tinggi sekali di dalam hidup kita di dunia ini. Selepas daripada mana kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu harapan yang kita semua nak masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketahuilah bahawa syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita semua mau nak masuk di dalamnya pada hari kiamat nanti bukan benar mudah untuk kita nak masuk syurga. Kita semua dah tahu bahawa satu bertasab cara yang Allah Ta'ala nak tengok kata seorang mana daripada kalangan kita, seorang mana daripada kalangan hamba dia yang patutnya masuk syurga pada hari kiamat nanti. Kita dah tahu kata Allah Subhanahu wa taala ni nak tasab kita, nak tengok kita balas mana hidup kita dalam dunia ini. Kerana hidup kita dalam dunia ini dan juga satu hari kita akan mati, semua dua-dua ini adalah benar Allah Ta'ala telah wi kepada kita. Dan juga satu hari Allah Ta'ala akan wi kita semua mati, bukan hanya tujuan yang lain, melainkan untuk nak tengok kita, nak buat cubaan kita kata, adakah kita buat amalan yang soleh ataupun mengadakan ibadat yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ingatlah bahawa syurga yang Allah Subhanahu wa taala sedia kepada sekalian orang yang beriman kepadanya meliputi dengan benar-benar yang dibenci oleh hawa nafsu kita, seperti salat, sembahyang 5 waktu, seperti membaca Al-Quran, seperti berpuasa pada bulan Ramadan ataupun puasa sunat, seperti bersedekah, seperti buat baik kepada dua ibu bapa, seperti semua ibadat yang kita kena buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua benda ini sangat dibenci oleh hawa nafsu kita. Semua benda ibadat, benda yang diredai, benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik kata semua itu sangat dibenci oleh hawa nafsu kita. Dengan sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya neraka itu meliputi dengan semua benda yang disukai, yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Syahwat adalah semua benda yang dicintai, yang disukai oleh hawa nafsu kita. Neraka meliputi dengan benda itulah. Wa huffatil jannatu bil makarih, dan juga sebaliknya, syurga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kita mau nak masuk, tempat yang kita semua nak masuk pada hari kiamat nanti, adalah tempat yang meliputi dengan semua perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Seperti yang saya raya tadi, semaya, solat. Tetapi benda yang dicintai oleh hawa nafsu meliputi di keliling neraka, seperti berzina, seperti minum arak, seperti main judi, seperti lari daripada semaya, daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah benda yang sangat disukai, yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa dunia yang kita berada sekarang ni, dunia yang kita hidup, yang tak sama dengan bagai-bagai orang. Setiap orang tak sama. Ada yang mereka hidup dalam dunia ini dah lama, 40 tahun, 50 tahun. Ada yang baru hidup hanya 20 tahun ataupun 15 tahun. Dunia yang kita duduk di dalam dunia ini, walaupun umur kita banyak tahu mana, ingatlah kata dunia ini adalah dunia yang tipu saja. Dunia yang tipu saja. Walau bagaimana kita tengok kepada dunia ni, kata sangat comel, sangat cantik, sangat baik bagi kita, tetapi ingatlah baik-baik, Allah Subhanahu wa taala telah isytihar dengan terang bahawa dunia ini adalah mata', tipu saja dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata lahiyal darul qarar man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Ya qaumi, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, hei umatku, hei kaum aku, sesungguhnya hidup di dalam dunia ini adalah tipuan sahaja. Wa mal hayatud dunya illa mata', dan juga hidupan di dalam dunia ini tidak bukan lain melainkan tipu saja. Tipu kita di segi harta, pipunglah harta banyak, baru kita senang duduk dalam dunia ini, kita turut dunia ini. Himpunlah kedudukan yang tinggi, tamneng yang tinggi dalam dunia ini, kita telah ditipui oleh hidup pada dunia kita ini. Allah Subhanahu wa taala kata mata' wa innal akhirata lahiya darul qarar. Akhiratlah tempat yang sebenar yang kita nak duduk. Tempat yang abadi yang kita akan hidup adalah akhirat. Sesiapa yang dia buat amalan yang jahat, maka tidak akan balas bagi dia melainkan seperti mana dia buat jahat di dalam dunia ini. Manakala orang yang dia buat baik, amalan yang saleh, sama ada daripada kalangan orang lelaki ataupun perempuan, dengan hal keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan didapati rezeki apa sahaja yang mereka nak di dalam syurga itu. Ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat yang tipu sahaja. Tipu saja, benda yang kita turut nak hawa nafsu kita, benda jahat yang disukai oleh hawa nafsu kita, itu adalah benda yang nak menarikkan kita, yang nak menghayatkan kita keluar daripada batasan ataupun jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir sekali dia akan bawa kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billahi min dzalik. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa agama Islam adalah agama yang suci. Agama Islam adalah agama yang bersih, dan juga agama Islam adalah agama yang nak menjauhi kita daripada segala benda-benda yang cemar, benda-benda yang jahat. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, setiap benda yang jahat, setiap benda yang cuci, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita.
Segala benda jahat, segala benda yang cemar di dalam agama Islam, Allah Ta'ala larang, jangan kita masuk dekat. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan aku ini telah mengharamkan setiap benda buruk, benda yang jahat, sama ada yang nampak tengok dan juga benda yang tak nampak tengok. Setiap benda yang Allah Ta'ala larang, kita yakin, kita ketahuilah kata benda itu bagi kita adalah benda yang jahat. Benda itu adalah bagi kita adalah benda yang buruk, benda yang cemar. Dengan sebab itu Allah Ta'ala melarangkan kita daripada makan babi. Dengan sebab itu Allah Ta'ala melarangkan kita daripada minum arak. Dengan sebab itu Allah Ta'ala melarangkan kita daripada berzina, daripada main judi, daripada segala kejahatan. Kerana itu adalah benda yang diharamkan. Makna kata benda itu sangat cemar bagi kita. Agama Islam adalah agama yang iffah, agama yang bersih, agama yang nazafah, yang cuci, hajat kita cuci. Nakwi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang hamba yang akan kembali dicari dia pada hari kiamat dengan hal keadaan yang cuci, yang bersih. Adakah kita tak sih? Tetapi satu perkataan yang kita baca tadi, al-fawahish, benda jahat. Benda jahat, kalimah al-fawahish di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak kecek melainkan kebanyakan al-fawahish ataupun al-fahishah, al-fahsya di dalam Al-Quran dia dimaksudkan bahawa berzina. Dengan sebab itu satu masalah yang telah terlebak yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini, kita tak syok di kalangan wairun ataupun syabab kita, iaitu masalah berzina. Hari ini kita akan membicarakan kecek mengenai dengan zina. Al-fawahish yang paling besar sekali, al-fahsya yang paling besar sekali, yang diharamkan, yang Allah Ta'ala nak tunjuk, nawi kita tahu kata benda ini adalah benda yang cemar apabila berlaku dalam masyarakat, apabila berlaku dalam keluarga, satu keluarga, maka telah berlakulah dalam keluarga itu satu benda yang cemar, satu benda yang kotor. Al-fawahish kebanyakan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan di dalam Al-Quran iaitu zina. Dan juga ingatlah bahawa zina ini adalah dosa yang besar. Cerak nyata bahawa zina ini adalah dosa yang besar. Ayat Al-Quran baik telah kata az-zaniyatu waz-zani, Allah Ta'ala kecek mengenai dengan zina, balah mana hukum dia, balah mana bagi orang yang zina. Kalaulah pemuda yang belum kahwin mereka berzina, bagaimana syariat Islam? Apabila suami ataupun isteri yang dia telah berkahwin berlaku zina, bagaimana Islam kata, ayat Quran kata ataupun Nabi SAW kata. Al-Imam Ahmad dia telah kata bala mana, la a'lamu ba'da al-qatli dhanban a'zama min az-zina. Aku tak tahu kata tak ada dosa mana yang besar selepas daripada bunuh seorang manusia dalam dunia ini selain daripada berzina ataupun berlaku zina dalam masyarakat. Ini adalah dosa yang besar. Syariah mana-mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta Rasul daripada Rasulnya, setiap Rasul, setiap syariat yang Allah Ta'ala hatta Rasul, tak ada syariat mana yang mengharuskan berlakunya zina pada syariat itu. Tak ada. Dan semenjak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW, zina diharamkan, tidak diharuskan buat pada syariat mana-mana. Pada Nabi mana-mana, zaman Rasul mana-mana, haram. Zina itu adalah haram. Dengan sebab itu agama Islam suruh kita sebagai orang yang beriman kena usaha cari jalan nak membersihkan diri semua. Cara yang Islam keluar, kalaulah nak berlaku zina, siang nak berlaku zina, iaitu nikah. Nikah berkahwin. Kalaulah tak kuasa nak kahwin, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah ciak kata kita kena cari jalan. Wah bala mana tubuh kita sama ada lelaki ataupun perempuan, bersih ataupun cuci, menjauhi daripada tempat-tempat ataupun perkara yang akan membawa kepada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Halalah fak dia, jaga kebersihan dia, jaga kecucian dia, tubuh dia, menjauhi daripada benda yang akan merosakkan ketiak dia, hak dia, dengan sebab kalaulah dia tak kuasa nak bernikah ataupun berkahwin.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa di dalam tubuh kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada benda mana yang paling sangat berharga sekali melainkan iman yang berada di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita tak ada. Kalau kita tanya kata gapo yang paling harga mahal sekali dalam tubuh kita, bukan baju, bukan jet, bukan pakaian, bukan apa-apa saja. Benda yang paling mahal sekali dalam tubuh kita iaitu imanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita yang paling mahal sekali. Dan juga ingatlah bahawa iman adalah yazidu wa yanqus. Ada tambah dan juga ada kurang. Ada tambah apabila kita banyak bertaat ataupun buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman kita akan kurang. Kurang tara mana sehingganya habis dengan kita buat maksiat, buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia berzina adalah orang yang semasa dia berzina itu iman tidak ada di dalam tubuh dia. Orang yang dia zina, semasa dia zina, Nabi SAW dia bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak akan berzina orang yang zina itu semasa dia zina ni tak ada iman dalam tubuh dia. Mana kata tak boleh jadi orang yang ada iman dia nak zina. Kalaulah dia zina, mana kata semasa itu iman telah tak ada, iman telah keluar daripada tubuh dia. Dan juga ingat baik-baik bahawa semasa berzina ini apabila iman tidak ada dalam tubuh dia, boleh jadi Allah Ta'ala akan kembali iman masuk mari sekali lagi sehingga dia rasa duka cita, ingat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan kembali iman masuk dalam jiwa dia sampai bila-bila. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf dia. Nabi SAW bersabda, man arada minkumul ba'ata zawajtu. Dia yang nak kekuatan dari tubuh dia, maka haraplah dia kahwin, haraplah dia nikah. Kerana fa innahu la yazni zanin. Tak ada seorang mana yang dia berzina melainkan semasa itu Allah Ta'ala telah keluar watubik cahaya Islam dalam tubuh dia. Watubik Islam daripada tubuh dia. Subhanallah. Dan juga Nabi lagi kata fa in syaa ay yarudda ilaihi ba'da raddi. Kalau Allah Taala kuasa nak memasukkan Islam dalam tubuh dia sekali lagi, Allah Taala akan masuk. Dan juga kalaulah Allah Taala hendaki tak si wakil Islam masuk dalam tubuh dia selepas daripada zina ni jadi orang lain, tak semaya, tak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billahi min zalik, Allah Taala pun kuasa nak buat juga. Dengan sebab itu berzina ini adalah dosa yang besar. Tetapi pada hari ini kita kena ngaku, kita tak boleh nafi kata pintu yang akan membawa anak cucu kita pergi kepada berzina ini sangat mudah sangat. Setelah lagi kita akan kecek apa dia sebab yang lebatnya terlebatnya banyak dalam masyarakat kita di kalangan wairun kita ini, iaitu berzina. Allah Subhanahu wa taala larang, Islam aja kita suruh pangkan. Bukan kata pergi masuk dekat baru berlakunya baru pangkan, bukan. Masyarakat selain daripada agama Islam, dia tak fikir, dia tak bijak, dia fikir bala mana kalau nak zina boleh, tapi kena cari jalan pangkan bala mana. Tapi Islam tak. Islam melarangkan orang Islam semenjak awal jangan masuk hampir dengan zina. Jangan masuk hampir dengan zina. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu hampir-hampir masuk dekat zina. Jalan mana, tempat mana, masa mana yang akan menarikkan kita masuk dekat dengan zina, maka Islam hajar kita menjauh. Menjauh. Seperti tempat yang campurnya lelaki perempuan, jangan masuk dekat. Seperti benda yang akan menamakan syahwat kita sehingga boleh nak berlaku kita ataupun menjatuhkan kita buat zina, Islam larangkan kita, larang. Islam pangkan tentang tak saya berlaku zina. Apatah lagi apabila berlakunya zina. Berlakunya zina. Kerana ingatlah baik-baik. Hari ni syaitan dia orang mikir jalan hontang dia, jalan dia, perankan dia ni banyak. Cara dia nak menipukan seorang anak cucu ada ni sangat banyak. Dan juga orang yang paling tata sekali untuk nak ditipu oleh syaitan ni iaitu orang yang beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala panggil di dalam Al-Quran,
Panggil dalam Quran kata, hei orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Panggil orang beriman mula-mula. Kerana orang yang tak beriman tu tak kena kacak dulu. Dia jatuh pada lubang syaitan dulu dah. Orang beriman Allah Ta'ala panggil kata, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti jalan-jalan syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sesiapa yang mereka sanggup nak turut syaitan, turut langkah-langkah syaitan, turut jalan-jalan syaitan, sesungguhnya syaitan akan tarik dia, heret dia, suruh dia ni buat benda yang jahat, benda al-fahsya dan juga benda yang munkar, benda-benda yang jahat selain itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kemarin kita telah maya gerhana Surya Praka. Dalam satu hadis yang kita boleh ambil, kerana Surya Praka ni Nabi SAW kecek banyak hadis benar, sama ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun hadis-hadis yang lain. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai adalah hadis yang sahih. Satu kali selepas daripada Nabi SAW maya gerhana ataupun maya kusuf, Nabi royak kepada sahabat, berkhutbah kepada sahabat, royak kata, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin aw li hayatih. Sesungguhnya matahari dan juga anak bulan ni berlakunya kusuf, dua-dua perkara ni adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak berlakunya khusuf dengan sebab matinya satu orang ataupun hidupnya satu orang. Selepas daripada itu, sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi aku tengok kata mung ni nak jatuh pergi depan ambil satu kara, nak pergi satu kara, dan juga kamu tak pergi, kamu ni paling belakang dulu ataupun hundur belakang dulu. Apakah yang kamu nak pergi tadi? Sahabat tanya kepada Nabi semasa Nabi nak semaya, semasa Nabi semaya. Difati Nabi jawab kepada dia kata, sesungguhnya aku ini ni Allah Subhanahu wa taala wi aku ni boleh tengok syurga. Semasa aku mari tadi tu Allah Taala wi aku ni boleh lihat, boleh tengok kepada syurga, dan juga aku jumpa dalam syurga itu satu takal yang adanya wajabik. Ada wajabik dalam itu, dan juga aku nak pergi ambil. Nak pergi ambil. Maka aku yang kata, kalaulah aku boleh makan wajabik ini, aku sangat rasa kata sedap, dan juga aku akan wi kepada fak kamu ni boleh makan juga. Dan juga Allah Ta'ala wi kepada aku tadi boleh lihat, boleh tengok apa yang berlaku di dalam neraka, bagaimana ahli-ahli neraka yang masuk neraka. Dan juga aku jumpa bahawa seorang golongan yang masuk neraka banyak sekali, iaitu adalah golongan orang perempuan ataupun orang tina. Sahabat tanya kepada Nabi, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa orang perempuan masuk neraka banyak? Nabi SAW jawab kata, bi kufrihinna, dengan sebab mereka ni kufur. Dengan sebab fak dia ni kufur. Sahabat tanya kata, kufur dengan Allah Ta'ala, ya no, yakfurna Allah, berkufur pati saya serta dengan Allah Ta'ala, kau ya. Nabi kata tak, yakfurna al-ashid, tetapi mereka orang perempuan, isteri-isteri ini adalah orang yang mereka tidak bertaat kepada suami dia. Kurang bertaat kepada suami dia, kufur. Suami dia royak benar baik, dia tak dengar. Suami benar baik kepada dia, dia tak terima. Golongan ini adalah golongan yang Nabi SAW kata, ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Orang yang banyak sekali yang masuk neraka iaitu orang perempuan. Dan juga Nabi kata, ini adalah golongan yang mereka tak peduli dengan suami, tak taat kepada suami, tak terima kebaikan kepada suami. Kalaulah suami semua, 1 tahun kamu buat baik kepada isteri kamu, isteri pesening ni tak akan nampak kebaikan daripada kamu, walaupun 99% kau persen kita buat baik kepada dia, isteri pesening ni dia akan nampak keburukan, kejahatan, kekurangan kita 1%. Dia tengok ni, dia pergi ni semua, tak nampak kebaikan yang kita buat kepada dia. Ini adalah golongan yang Nabi SAW sebut di dalam peristiwa kusuf ataupun mayat kusuf. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Selepas daripada Nabi royak kata, inna syamsa wal qamar, royak kusuf, baku belah mana ayat-ayat Allah Ta'ala, panggil sahabat, ya ummata Muhammad, hei wahai
Nabi Muhammad, ma min ahadin aghyaru minallahi, tidak ada seorang mana daripada kalian kamu yang sangat dicemuru, yang sangat dibenci, dimarah oleh Allah SWT, melainkan min ayyazni abduhu, seorang hamba dia berzina. Tak ada orang mana yang paling cemuru, paling yang dimurkai, yang paling dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seorang hamba dia yang berzina, berlakunya zina di dalam dunia ini. Orang zina adalah orang yang Allah Taala dimurkai sekali. Ini hadis yang berlakunya, sebutnya mengenai dengan kusuf tadi. Satu hadis lagi, seorang sahabat dia kata bala mana, wallahi aku bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah aku nampak anak tina aku, kalaulah aku nampak isteri aku jalan dengan lelaki mana, la darabtu bisay, aku akan ambil pedang ni catak tekak dia. Seorang lelaki mana jalan dengan perempuan aku, sama ada anak tina aku, sama ada isteri aku akan ambil pedang ni, akan catak kepala dia. Lalu berita ini, perkataan ini dengar oleh Nabi SAW. Nabi kata kepada sahabat, ata'jabuna min kalam fulan, adakah kamu ni kejut dengan perkataan seorang ni tadi kata dia akan catat kepala apabila ada seorang jalan dengan anak tina dia? Wallahi, ingatlah, sumpah dengan Allah Ta'ala, aku sangat marah lebih daripada orang itu lagi. Kalau aku nampak seorang lelaki mana jalan dengan perempuan, berzina dengan orang perempuan mana, sangat dimarah oleh aku, dan juga wallahi Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah lebih daripada aku lagi. Aku marah lebih daripada lelaki tadi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan marah orang yang berzina itu lebih daripada aku marah kepada dia lagi. Ini semua perkara yang Nabi SAW sebut. Apa hikmat dia? Apa hikmat dia yang Nabi SAW sebut orang tina tadi masuk neraka ramah, sebut orang yang berzina dengan kusuf? Ulama dia kata bala mana, kerana matahari ataupun anak bulan apabila dia katuk cahaya, dia katuk cahaya, seolah-olah kata seperti mana cahaya iman, cahaya Islam dalam tubuh satu orang ini telah keluar daripada tubuh dia semasa dia berzina, berlakunya berzina di dalam masyarakat ataupun bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dengan sebab itu bahayanya, ini semua yang kita nak raya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ataupun syariat Islam sangat marah, sangat marah, tak suka seperti dosa-dosa yang berlaku ini di dalam masyarakat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, daripada nasihat-nasihat Nabi yang Nabi telah beri kepada umat ini, iaitu kita, khususnya kepada perempuan dan juga umumnya kepada lelaki, orang tina Islam ataupun Allah Ta'ala disyariatkan untuk dia ni pakai hijab. Dan juga semasa mereka nak keluar daripada rumah dia sendiri, sebenarnya Islam hajar orang tina ni suruh duduk dalam rumah. Zina-zina ni berlaku bala mana? Kerana sebab orang tina ni tak tahu kata nanti dia kewajipan dia yang sebenar, dia kena duduk rumah. Nak keluar daripada rumah dia melainkan dengan darurah, kuam campin saja kena tubik. Apabila keluar daripada rumah dia pula, jangan pakai air bau. Ini cerak. Kerana Nabi SAW kata, ayyuma imra'atin, seorang perempuan mana yang mereka keluar daripada rumah dia dengan pakai air bau, dan juga lalu di kalangan orang lelaki bau dengan bau air bau dia itu, fahiya zaniyatun, seolah-olah kata dia terlaku zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i adalah hadis yang hasan. Islam hajar orang perempuan pakai katuk aurat.
Kata orang tak ada pakai tabarruj, terik dak, pakai baju halus dak. Siapa kau nampak sasuan dari tubuh dia, dak. Islam tak hajar. Islam pakai besar, sampai kau tak nampak, tak boleh tengok gapo dalam taruh mana, tak boleh. Itu Islam yang hajar kita. Hajar suruh kita duduk dalam rumah. Dan juga larang orang lelaki dengan perempuan ni duduk sekali. Kerana tidak ada orang lelaki mana dengan perempuan mana duduk dua orang, melainkan yang ketiga iaitu asyaitan, syaitan yang ketiga. Ini nyata yang Islam, nasihat Nabi yang telah menasihatkan kepada umat Islam kita ini. Tetapi apakah asbab, sebab-sebab yang berlakunya zina dalam masyarakat ini? Satu perkataan yang saya jumpa dalam sosial media, dalam Facebook, dalam Twitter, dia kata oleh mana? Malabisun nisa ataupun malabisul mar'ah, pakaian orang perempuan ini boleh royak. Royak apa kata? Yang pertamanya boleh cerita kata tarbiyatu abiha, tarbiyah bapak dia ni bala mana. Nak tengok kata seorang perempuan tarbiyah anak dia, tarbiyah pak dia hajar bala mana, tengok di pakaian anak tina dia itulah. Kalau perempuan itu pakai pakaian yang baik, tutup aurat baik, boleh royak kata pak dia ni tarbiyah molek, ajar molek. Kalau lah pakai dedah aurat, tak pakai kain sekubung, boleh royak juga. Pakaian orang perempuan tadi tu boleh royak kata-kata pak dia ni telah meninggalkan, telah mentinggalkan tarbiyah kepada anak perempuan dia. Yang kedua, waghiratu akhiha, cemburu kakak dia. Nak tengok juga perempuan yang pakai terik aurat, dedah aurat ni, tahu mana kakak dia kasih kepada adik dia. Kalau kasih, nascaya dia tak akan lepas adik dia ni pakai dengan pakaian yang dedah aurat. Warujulatu zawjiha, boleh royak juga. Kata seorang suami ni mi kuampin lupu cai tahu mana. Ingatlah kalau isteri mana pakai dedah aurat, tak tutup aurat, tak pakai ais, tak pakai kubung, tak pakai stoking kata aurat, nampaknya ramuk, timunya aurat di bucu mana, ni nak tunjuk kata suami dia ni mi kuampin lupu cai. Tak ada kuampin lupu cai dalam tubuh dia. Kerana kalaulah ada kuampin lupu cai dalam tubuh dia, nascaya dia tak akan lepawi isteri dia pakai dengan pakaian yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan juga yang terakhir sekali, iaitu wahirsu wa mutabatu walidatiha. Usaha kesungguhan taruh mana mak dia ni turut anak dia. Mak dia ni kasih bala mana kepada anak dia. Hari ini kadang-kadang satu keluarga ni latih anak dia ni pakai dedah aurat, buka aurat semenjak budak lagi. Anak ni besar dah, tetapi tak biasa, tak pandai nak hajar anak dia ni kata aurat ni bala mana. Kerana apa? Kita kena yakin, kita kena tak boleh nak nafi kata salah satu sebabnya keluarga tak boleh nak menterbiahkan anak dia dengan cara yang Allah Ta'ala nak, dengan sebab mak pak dia ni jahil ataupun tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu mengenai dengan pakaian di dalam agama Islam. Islam hajar bala mana tak pandai. Kadang-kadang seorang bapak dia jong anak dia pakai pakaian yang buka aurat, seolah-olah kata pewa anak ni nak hilangnya bakar dia. Anak pakaian yang bukan daripada Islam, cerak nyata bukan daripada Islam, seolah kata dia telah terbiah anak dia ni satu hari bakar dia ni hilang. Pakaian dengan pakaian bukan Islam. Dan juga satu hari nak nikah dengan pia kalau pakai dengan pakaian yang bukan Islam. Waliyadzubillahi min zalik. Itulah, dan juga banyak benda yang menarikkan pemuda kita pada hari ini boleh nak berlakunya zina. Salah satunya iaitu sosial media, internet. Dan sosial media internet hari ini ada macam-macam. Adanya raikan, adanya TV, adanya lakon untuk nak hajar orang tina yatim ni boleh dia sekali. Dan juga bukan hanya orang lelaki dengan orang perempuan saja. Hari ini orang lelaki sama orang lelaki pun, masyarakat, internet, sosial media telah isytihar kata boleh. Kalau orang lelaki nak tidur, nak kasih saya mari boleh. Dan juga orang perempuan dengan orang perempuan. Hari ini anak kita duduk dengan terosak, duduk dengan internet banyak daripada duduk dengan kita. Kerana kita sibuk dengan kerja-kerja kita. Kadang-kadang kita klik mari, kita tak ada nak makan nasi dengan anak, tak ada nak buat halaqah dengan anak, tak ada nak semaya sunat dengan anak, tak ada nak hajar Al-Quran dengan anak. Menyebabkan anak kita duduk dengan terosak. Yang ada apa kejahatan dalam terosak itu, kadang-kadang 24 jam duduk dengan terosak itulah. Dengan sebab itu, tak syarlah anak kita telah terbiahkan oleh masyarakat yang berada di dalam sosial media. Masyarakat sosial media dah hayat anak kita semua, marilah
Manakala kita ni dia tak peduli, tak khabar, tak ada nak hamak anak kita. Tak ada nak hamak anak kita, dan menyebab itu anak kita ni telah menjauh. Pergi jauh lah. Tak ada nak hamak. Akhirnya berlakunya zina. Berlakunya zina. Dan juga salah satu sebabnya masyarakat kita pada hari ini, kita kena royak betul-betul, iaitu susah nak nikah, payah nak nikah. Salah satu sebab payah nikahnya, kita gitak kaedah kata anak kita nak ngaji, anak nikah boleh ni, kena ngaji habis dulu. Dah tahu kata ambil daripada mana kaedah ini, kod ini ambil daripada mana, kata kena ngaji habis dulu baru nikah. Pas masa ngaji itu duduk sekali atas tina, tiu sekali, ngaji sekali, gimana gi sekali, bahkan do beres sekali atas tina pula. Subhanallah, ini benda yang berlaku sungguh. Kadang-kadang masjid yang duduk di tepi kawasan hapak dia pun dia tak kenal, kerana dia tak semaya. Kalaulah kalian semaya, nasaya dia tak akan timpul ataupun terlebak dengan berzina di dalam masyarakat. Kerana semaya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan juga masjid sendiri pun mai mi botbat. Masjid, kebanyakan masjid mai mi botbat. Tak ada botbat nak menahankan ataupun nak mencegahkan zina ini, tak boleh. Kadang-kadang wairun gu yata lelaki dia tepi saja, tetapi masjid tak boleh buat apa, tak boleh menasihati kepada pemuda ataupun syabab yang dia duk gawe di antara lelaki dengan orang perempuan. Ini tunjuk kata kelemahan masyarakat Islam. Mai buat. Dan juga yang terakhir sekali, kita kena nasihat kepada kita sebagai ibu bapa. Hari Jumaat ini semua tiap lelaki wajib mari masjid. Sama ada ibu, sama ada bapa, sama ada wairun lelaki, semua dengan belaka. Dengan sebab itu kita pilih tajuk ini, we kecek katik, we mika ronarong katik. Kadang-kadang ronarong mengenai dengan zina ni kurang ada. Malaikat hak syaitan tu wari sama, ronarong sama. Nak abang mana we peti sam berlaku. Zina boleh, tak kena nikah, gicet tabeng boleh. Ele sama, ronarong sama. Hak kita ni lama-lama sekali mari royak kata zina ni sangat diharam, sangat besar di dalam agama Islam. Dengan sebab itu marilah kita kembali, mari cek baik-baik, mari usaha membina masyarakat, membina keluarga kita semula. Mari islah baiki keluarga kita semula. Sama ada dengan tubuh kita, sama ada dengan isteri kita, dan juga usaha turut anak kita. Wida tengok kata anak kita ni dia buat gapo, ngaji bala mana. Kadang-kadang anak ngaji jauh ni hilang dah. Mata mak pak tak ada nak tengok lah, buat gapo tak tahu. Dulu kita kira kata anak perempuan kita pergi ngaji di bakok ni tak pakai ke kubung, orang tak apa dah. Hari ni ngaji di jalan, ngaji di mo'ah tani pun tak pakai ke kubung pun tak apa dah. Kerana masyarakat telah diterima, boleh terima dah kata anak perempuan kita ni tak pakai ke kubung tak apa. Nak jadi pone tak apa. Nak jadi oriental, nak jadi tom, nak jadi lesbian ke apa tu tak apa. Ini adalah benda yang jahat. Kalaulah kita tak rasa benci, kita reda dengan benda itu, seolah-olah kata kita ni orang buat juga. Kita reda kafa'ilihi, orang yang reda seperti orang buat dah. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi orang yang dok sebar, reda, dok sebar benda-benda yang fahsyat, benar jahat, benar zina baik, benar judi, benar arak, benar dada baik, kita reda seolah-olah kata kita masuk dalam ayat ni, iaitu kita reda untuk ia sebar dengan tanpa nak menasihati kepada masyarakat. Lahum azabun alimun fid dunya, azab yang pedih sama ada dunia ini dan juga di akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد
ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.